أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita pada subuh yang penuh keberkatan ini, kita sama-sama mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama. Khususnya pada pagi ini kita masih diberikan, ya, nikmat hidup. Bila kita diberikan nikmat hidup, maka kita ambillah peluang itu, antaranya untuk kita sentiasa bermuhasabah akan keadaan diri kita. Kerana kalau takdirnya bila kita tidur malam tadi tiba-tiba kita tak bangkit-bangkit, tentulah ada perkara-perkara yang akan kita sesali, yang kita tak sempat untuk laksanakan, sempurnakan dan seumpamanya. Maka bila Allah Ta'ala bagi lagi kita ni peluang hidup, maka kita muhasabah, maka kita perbaikilah apa yang kurang dan seumpamanya. Alhamdulillah, pada subuh ni tuan-tuan, kita akan meneruskan lagi, ya, perbincangan di dalam kitab kita, iaitulah Misteri Alam Kubur. Kita masih bincang di dalam tajuk Allah memberikan ketetapan menjawab soalan mungkar nakir bagi orang-orang mukmin. Di sana di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Yang bermaksud, Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim, yakni kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Ya.
Maka di sana kalau kita melihat apa yang telah kita bincang dulu, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa yang dimaksudkan dengan Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap, iaitulah tak kala seseorang yang telah meninggal dunia lalu didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, lalu disoal kepadanya, apakah syahadah kamu? Lalu dia menjawab, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Maka itulah yang dimaksudkan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Sambungan hari ini iaitulah kita masih berbincang ataupun masih sama-sama membaca hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan di alam barzakh, tetapi dikhususkan keadaan orang-orang yang beriman tak kala mereka didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanya dengan soalan-soalan. Jadi kita ni selaku orang-orang yang beriman, yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman tuan-tuan dengan apa yang disebut sebagai alam kubur, dengan alam barzakh. Kita beriman dengan apa yang diceritakan oleh Nabi tentang fitnah kubur. Kita percaya dengan nikmat kubur, kita percaya dengan azab kubur, kita percaya dengan soalan Munkar dan Nakir dan seumpamanya. Kerana di sana ada juga golongan yang mengaku Islam yang tak percaya dengan perkara-perkara ini. Contohnya golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini, antara dasar pegangan mereka iaitulah mereka menilai sesuatu khabar yang berkaitan dengan perkara ghaib, sebab alam barzah ni adalah alam yang ghaib, dia tak sama seperti alam dunia ini. Sebab itu kita tidak boleh menilai alam barzakh seperti alam dunia, dia terbalik. Ulama menyatakan kalau alam dunia, ruh kita yang mengikut jasad, ruh yang mengikut jasad, maksudnya alam dunia ini adalah alam yang banyak berkaitan dengan jasad kita, yang mana kita boleh melihat, mana panca indera kita boleh mencapai alam dunia ini. Tapi kalau alam barzakh ini, dia adalah di mana jasad yang mengikut ruh, maknanya dia lebih kepada alam ruh, alam yang mana hakikatnya Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui. Apa yang kita tahu hanya sekadar yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman dan kita percaya. Golongan Mu'tazilah ni mereka dalam perkara ghaib ni mereka menilai sesuatu menurut akal mereka, yakni menurut rasional akal mereka. Apa yang akal mereka boleh terima, maka mereka percaya. Kalau apa yang akal mereka tak boleh terima, bahkan kalau panca indera mereka pun tidak boleh mencapainya, maka mereka tolak, walaupun perkara itu ada disebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan Mu'tazilah ni dia tak percaya dengan alam barzakh, dengan fitnah kubur, dengan soalan Munkar dan Nakir, dengan nikmat kubur, azab kubur, tak percaya. Bahkan mereka berhujah dengan hujah-hujah akal, sebagaimana berhujahnya orang-orang jahiliyah dulu yang tak percaya dengan hari kebangkitan. Kalau dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, dalam surah As-Sajdah pun kita baca pagi Jumaat tu, diceritakan kata-kata orang-orang jahiliyah. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Mereka kata tak. Mereka berkata apabila kami ni إِذَا كُنَّا إِذَا ضَلَلْنَا, mana kami ni dah hancur dan tulang temulang kami ini dah hancurlah, bercampur dengan tanah. Ada yang tulang tu dah hancur kemudian dibawa terbang oleh angin,
Tah ke mana dah jasad tu, dia kata inna la fi khalqin jadid, bagaimana mungkin kami ini akan dibangkitkan dengan dalam bentuk, dalam ciptaan yang baru. Dah hancur dah. Ya. Ada yang kena makan binatang buah, entah berapa ekor binatang buah makan tak, yang sana ke barat, yang sebelah ke timur binatang buah tu. Ya, maknanya tubuh tu dah berkecai apa semua. Macam mana dia kata wujudnya fitnah kubur. Macam mana ada soalan mungkar dan nakir, sedangkan yang mati tu jasadnya duduk dalam perut ikan, dalam binatang buas, tah di mana lagi tak, begitu. Jadi ini golongan yang menjadikan akal antara asas mereka menerima sesuatu atau menolak sesuatu, sedangkan sebenarnya apa sahaja yang datang daripada Allah dan Rasul, daripada perkhabaran yang berkait dengan alam gaib, perkara yang gaib ini sebenarnya dia tidak bertentangan dengan akal. Cuma kata ulama, bila akal itu maknanya dia ada sesuatu yang tak betul, itulah sebab akal tadi menolak perkara-perkara yang didatangkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Baik. Diriwayatkan daripada Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini seorang sahabat. Sebuah hadis yang marfu' yang bermaksud, apabila mayat dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dibayangkan kepadanya seolah-olah saat itu matahari hampir terbenam. Ya, mayat itu bila roh dikembalikan ke dalam jasad, di dalam kubur, macam mana dikembalikan apa semua tu tuan-tuan, itu di luar lah pada, kita kata bukan macam alam dunia ini, bukan macam alam dunia ini. Tapi dibayangkan kepada si mati ini seolah-olah saat itu matahari hampir terbenam. Keadaan itu macam petang, matahari nak terbenam. Kalau tak percaya, cubalah mati tuan-tuan. Ya. Lantas duduklah mayat itu menyapu kedua-dua matanya, seraya berkata kepada malaikat. Ya, dia duduk sapu mata dia, macam orang baru bangkit tidur, dan dia tengok ada pula malaikat tu, dan malaikat pula bila bila yang mati ni orang beriman, dia datang dalam rupa yang elok, rupa yang indah, rupa yang cantik, tidak menakutkan si mati. Dia berkata kepada malaikat itu, tinggalkan aku kerana aku hendak sembahyang. Dia minta nak sembahyang sebab dia rasa dia tak sembahyang, dia dah lewat tak. Kata sesetengah ulama, apabila kedua-dua malaikat berkata kepada mayat yang mukmin, siapa Tuhan kamu, serta dihalang mayat itu daripada tidur, maka mayat tersebut menyangka bahawa waktu itu waktu sembahyangnya. Lantaran itu dia berkata, malaikat tanya dia soalan, dia pun kata pula pada malaikat, bawakan kepadaku air untuk berwuduk supaya aku dapat bersembahyang 2 rakaat. Lalu berkatalah kedua-dua malaikat itu, ini bukannya waktu sembahyang, tetapi kami datang hendak bertanya kepadamu tentang Allah Ta'ala. Kemudian mayat itu menjawab soalan tersebut dengan mendapat taufik Allah, yakni mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang mukmin akan dibantu yang dengan pengertian tadilah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Setelah itu kedua-dua malaikat tersebut berkata kepadanya, tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin. Tidur pengantin ni tak tahu dah tuan, dah lupa dah tak macam mana tidur pengantin ni. Kalau yang baru kahwin kau tahulah. Kalau yang dah lama-lama ni lupa dah macam mana tidur pengantin. Kalau nak rasa balik, kahwin lagi lah. Baik, maknanya tidur tu tidur yang penuh dengan rasa senang hati lah tak? Senang hati, gembira, ya.
kami yang akan sembahyang untukmu sampai ke hari kiamat, kata malaikat, dan pahalanya untukmu kerana menghormati tauhid dan keimananmu. Ini satu riwayat berkaitan dengan dalam keadaan ruh ataupun orang yang mayat yang beriman yang didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baik, kita lihat lagi riwayat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Daud rahimahullah meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib rahimahullah, katanya, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri jenazah seorang lelaki Ansar, pergi ziarah seorang lelaki Ansar yang telah meninggal dunia. Apabila sampai di kubur dan setelah dia dikebumikan, Nabi iring sampai hantar ke kubur, ya. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pun duduk di sekelilingnya. Ini hadis tuan-tuan bahawa boleh duduk dekat kubur, tapi jangan duduk atas kubur lah. Jangan duduk atas kubur pula lah. Jangan duduk melepak pula, jangan isap rokok pula kat kubur. Ya, tak apa. Yakni dalam keadaan tenang dan diam, duduk diam. Nabi duduk, kami pun duduk. Bagaikan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Duduk diam sungguh. Macam kalau burung tu hinggap atas kepala, kita pun duduk diam, jaga tak supaya burung tu tak terkejut terbang lagi. Macam mana diam tu kita boleh bayang. Baik. Sebab ialah Nabi dan para sahabat bila berada di tanah kubur, di tanah perkuburan, maknanya mereka ini sangat mengambil iktibar daripada kematian. Tak, kita je yang tak takut tak, biasa je pergi kubur pun relax je, ya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat matanya dan memerhati ke langit. Jadi Sayyidina Al-Barra menyatakan Nabi mengangkat matanya ke arah langit, tengok ke atas, kemudian ditundukkan pandangannya dan dilihatnya kepada kubur. Dia tunduk pandangan, dia tengok pada kubur sahabat Ansar yang baru dikebumikan. Kemudian baginda bersabda, aku berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Disebutnya beberapa kali. Nabi sebut berapa kali, aku berlindung dengan Allah daripada azab kubur, aku berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kemudian sabdanya, kemudian Nabi pun bersabda kepada para sahabat yang ada bersama, apabila seorang hamba yang mukmin menghadap kepada akhirat dan terputus daripada dunia, yakni bila berada ni di alam kubur, di alam barzakh ni, sebab dia dah terputuslah daripada dunia, datanglah malaikat kepadanya dan duduk di sisi kepalanya seraya berkata, keluar olehmu wahai jiwa yang tenteram kepada keampunan dan keredaan Allah. Ini masa nak meninggal, ya, bukan masa dalam kubur lagi, ya. Maksudnya begitu, ya. Ini tak kala seorang mukmin tadi nak meninggal dunia, ya, nak meninggal dunia, datanglah malaikat kepadanya dan duduk di sisi kepalanya seraya berkata, keluar olehmu wahai jiwa yang tenteram kepada keampunan dan keredaan Allah. Ya. Kalaulah tuan-tuan kita bayangkan, itulah seruan malaikat. Kalau sebut ni malikil maut lah, ya, malikil maut kepada ruh orang yang beriman, ya. Dia bercakap dengan nada yang begitu lembut dan dengan keadaan memberikan kita kata keamanan, rasa selamat kepada roh itu untuk keluar, ya. Sebab dia kata keluar kepada mana? Kepada keampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah rohnya bagaikan titisan air yang keluar dari bekasnya. Kalau kita ambil air dalam bekas, kita tuang lah, maka air tu keluar licin, ya, keluar elok semua. Maknanya keluar tu dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang lemah lembut.
Kemudian turunlah malaikat dari langit yang putih berseri mukanya bagaikan matahari. Setengah ulama kata inilah malaikat rahmah. Malaikat rahmah dan malaikat-malaikat yang lain yang menyambut ruh orang mukmin yang meninggal. Bersama mereka dibawa kafan dan hanut, yakni cendana dari syurga. Mereka bawa kafan syurga, cendana daripada syurga, wangian daripada syurga. Mereka pun duduk dari jauh sejauh mata memandang. Tengok masa malaikat maut nak cabut tu, mereka tak datang dekat lagi. Setelah nyawanya diambil, maka malaikat pun tidak membiarkan nyawanya ditinggal walaupun sekelip mata. Maknanya terus dia malaikat-malaikat tadi menyambut dengan penuh kemuliaan ruh orang yang beriman. Itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 61 yang bermaksud, lalu diambil nyawanya oleh utusan-utusan kami, yakni malaikat, sedang mereka pula, yakni malaikat itu, tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Malaikat buat kerja melayani roh orang yang beriman tadi dengan cara yang sebaiknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian sabdanya lagi, ini sabda Nabi SAW lagi, kemudian keluarlah ruhnya dalam keadaan yang amat harum, lalu dibawa naik oleh para malaikat. Maknanya ruh tu keluar, dan dia keluar dengan bau yang sangat harum. Kadang-kadang tuan-tuan ada juga ada orang yang Allah Ta'ala buka hijab sehingga kita ni dapat cium bau yang harum, orang yang baru meninggal dunia. Ada Allah Ta'ala buka hijab, kita pun dapat bau harum. Itu tandanya orang yang mati dalam keadaan yang baik, tapi bukan dia pergi sembur minyak wangi lah. Sembur minyak wangi itu siapa-siapa pun jadi harum tak? Tapi ini adalah dia harumnya semula jadi, kita kata tak? Tiba-tiba sahaja ada harum yang semerbak. Kadang-kadang bau tu dikubur dan seumpamanya. Lalu ruhnya tadi dibawa naik oleh para malaikat. Setiap kali mereka melintasi gerombongan malaikat yang antara langit dan bumi, masa bawa roh tu bertembunglah dengan malaikat yang menjalankan tugas daripada langit turun ke bumi semula. Maka berkatalah malaikat-malaikat itu, siapakah roh ini? Tengok bila roh tadi dimuliakan tak dan seumpamanya, maka malaikat ni tanya, ni roh siapa ni? Lalu dijawab, ini roh si fulan. Sebut dengan menyebutkan namanya yang paling indah. Disebutlah nama siapa. Moga-moga tuan-tuan kita lah tak? InsyaAllah, amin ya Rab. Kita ni lah yang sebegini, disebutkan dengan namanya yang paling indah. Apabila sampai ke pintu langit dunia, maka pintu langit pun dibuka untuknya, dan pada setiap lapisan langit yang dilaluinya, dia diiring oleh malaikat-malaikat muqarrabin, yakni malaikat-malaikat yang dekat, yang mulia di sisi Allah, sehingga sampai ke langit yang ketujuh. Lintah langit yang pertama diiring oleh malaikat yang ada di langit yang pertama dah. Lintah langit yang kedua diiring pula malaikat langit yang kedua. Begitulah sehingga sampai ke langit yang ketujuh. Lalu dikatakan, yakni dikatakan kepada malaikat, suratkan olehmu akan kitab suratannya di dalam illiyin. Maknanya daftarkan dia lah, letakkan dia suratan amalnya sekali di tempat yang dinamakan illiyin, iaitulah seperti yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, bermula ayat 19 hingga ayat 21. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia illiyin itu, wa ma adraka ma illiyin. Lalu
Allah Ta'ala menyatakan ialah yakni illiyin, ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata, yakni yang menghimpunkan amalan orang-orang yang baik yang disaksikan oleh sekumpulan malaikat muqarrabin, yakni yang didampingkan Tuhan di sisinya. Itu keadaan dia. Setelah itu dikatakan, yakni dikatakan kepada malaikat yang membawa roh tadi, kembalikan dia ke bumi. Bawa balik roh ni semula ke bumi. Sesungguhnya aku telah menjanjikan bahawa daripada bumi kami jadikan mereka, dan kepada bumi, yakni kepada tanah, kami kembalikan mereka, dan daripadanya kami akan keluarkan mereka kali yang lain. Kelak hari kiamat, hari kebangkitan, kita semua ni akan keluar balik daripada dalam tanah, dalam bumi ni lah. Baik. Sabdanya lagi, yakni sabda Nabi SAW lagi, lalu dikembalikan dia ke bumi dan rohnya kembali kepada jasadnya. Dia sebut tadi tuan-tuan, roh kembali kepada jasad, bukan macam dunia ni lah, ya, bukan macam dunia ni. Ni di alam yang lain, alam barzakh, yang mana setengah ulama menggambarkan tuan-tuan macam kita ini bermimpi. Kita ni dalam dunia ni sebenarnya kita boleh bayangkan juga macam mana bentuk alam barzakh ini, ketika mana kita tidur dan kita bermimpi, ya. Tak kira lah kita mimpi yang kita ingat lah lepas tu tuan-tuan. Banyak kita ni mimpi lepas tu jaga entah apa tak ingat pun. Masa mimpi, kita bermimpi ni kadang-kadang mimpilah kata aksiden contohnya lah. Mimpi aksiden, bila kita terkejut tu, terjaga tu, rasa macam badan kita tu rasa macam sakit betul, kena langgar. Hak jatuh katil tu jangan ceritalah. Ada yang jatuh katil cerita, dia apa, dia mimpi teruk sangat kot, jatuh kata berebuk, jatuh dah, memang sakit betul lah. Tapi masa dalam mimpi itu dia merasakan seolah-olah betul dia sakit, betul dia cedera dan seumpamanya. Kadang-kadang bila terjaga tu dia berpeluh-peluh, dia dalam keadaan yang cemas dan seumpamanya. Itu keadaannya tak? Dunia ni pun Allah Ta'ala tunjuk macam mana alam ghaib, alam barzakh itu boleh berlaku, boleh berlaku. Baik. Lalu dikembalikan dia ke bumi dan rohnya kembali kepada jasadnya. Maka datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat kasar, lantas menengkingnya serta mendudukkannya. Malaikat Munkar dan Nakir ini sifat asalnya sangat kasar, sangat kasar. Menengking, tengking tu suara macam guruh. Tak. Orang sakit jantung kalau guruh berdentung tuan-tuan, mahu tumbang ke tak? Itu kalau bunyi guruh. Ini malaikat Munkar dan Nakir. Berkatalah kedua-dua malaikat itu, yakni ditanya si mati tadi, siapa Tuhan kamu dan apa agama kamu? Mayat itu menjawab, Allah Tuhanku dan agamaku Islam. Ni soalan bocor ni tuan-tuan. Tapi tadi pun dalam hadis yang kita baca yang pertama tadi pun disebut mendapat taufik daripada Allah. Kita ni moga-moga mendapat taufik pertolongan daripada Allah, ya. Kalau dapat taufik, insya-Allah. Jawab, Allah Tuhanku dan agamaku Islam. Kedua-dua malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini yang diutuskan kepadamu? Yang dimaksudkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu kata tentang Nabi Muhammad? Mayat itu menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah. Kedua-dua malaikat bertanya lagi, bagaimana kamu tahu? Macam mana kamu tahu bahawa lelaki ini ialah utusan Allah? Ada setengah ulama dia sebut, bila tanya tentang apa kamu kata tentang lelaki ini, yakni tentang Nabi Muhammad, dibawa gambaran Nabi Muhammad di hadapan
si mati ini, ya, di hadapan si mati ini, maka dia kenal akan Nabi dengan taufik daripada Allah Ta'ala tadi. Kenal, ya. Jadi malaikat tanya, macam mana kamu tahu yang dia ni adalah utusan Allah, Rasulullah? Lalu mayat itu menjawab, dia datang kepada kami membawa kebenaran daripada Tuhan kami. Dia datang membawa wahyu daripada Allah, kebenaran daripada Allah. Lantas aku percaya dengannya dan aku benarkan dia. Ni dalam talqin pun kita ajar ni kepada si mati. Kita ni ajar, moga-moga talqin yang dibaca itu dapat membantu si mati nanti ketika menjawab soalan munkar dan nakir. Baik. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, demikianlah maksud firman Allah, iaitu ayat yang kita baca tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang bermaksud Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kalau akhirat tu tuan-tuan, tak kala antaranya tak kala ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Surah Ibrahim ayat 27. Sabdanya, kemudian menyerulah penyeru dari langit bahawa hamba-Ku adalah benar. Ada suara datang daripada langit, berkata kepada dua malaikat ni dan kepada mayat tadi, bahawa hamba-Ku ini adalah benar. Dia adalah benar, seorang yang beriman. Apa kata-katanya adalah benar. Pakaikan dia pakaian dari syurga. Lalu dia dipakaikan dengan pakaian ahli syurga. Dalam alam barzah lagi ni tuan-tuan, ya. Dan hamparkan kepadanya hamparan syurga, perlihatkan kepadanya tempatnya di syurga. Dalam hadis yang lain disebut dibukakan satu pintu, yang mana daripada pintu itu dia boleh melihat tempatnya di dalam syurga. Kemudian diluaskan untuknya sejauh mata memandang, diluaskan kuburnya itu sejauh mata memandang. Orang Mu'tazilah kata, macam mana kubur boleh seluas mata memandang? Kalau satu kubur seluas mata memandang, padang kuburnya dia seorang je lah. Tak, di tanah kubur kita tu, tanah wakaf tu, padang dia seorang je lah tak? Kalau seluas mata memandang. Mereka menolak, tak percaya ni, kubur ni diluaskan, mereka tak percaya. Tapi inilah khabar yang disampaikan oleh Nabi. Amalannya menjelma dalam rupa seorang lelaki yang amat elok mukanya, harum baunya dan indah pakaiannya. Amal-amal soleh yang dia buat masa hidup dunia ni, Allah Ta'ala jelmakan dalam rupa seorang lelaki yang tampan, yang smart, yang harum baunya, yang memakai pakaian yang indah, yang menemani dia dalam kubur. Begitu dah. Amalannya berkata kepadanya, bergembiralah dengan apa yang Allah sediakan untukmu, iaitu keredaannya serta syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Jadi amalannya beritahu pada dia tak? Beritahu berita gembira bahawa dia dapat redha Allah dan dia ni akan bergembira dengan nikmat syurga yang kekal abadi. Mayat itu berkata, siapakah kamu yang datang membawa kebaikan ini, ya, yang membawa khabar yang baik ini? Lalu dikatakan kepadanya, inilah hari yang kamu janjikan, yang kamu dijanjikan. Akulah amalmu yang saleh. Demi Allah, tiada aku tahu tentangmu melainkan engkau seorang yang segera taat kepada Allah dan lambat melakukan maksiat. Oleh itu Allah memberikan balasan atas kebajikanmu. Itu dia. Jadi amal soleh kita ni, amal soleh tadi beritahu perkara tadi kepada mayat. Lalu berkatalah mayat itu, wahai Tuhanku,
segeralah berlaku kiamat supaya aku dapat kembali kepada kaum keluargaku dan harta bendaku. Jadi orang yang mati ni dalam keadaan beriman dan diberikan, kita kata, nikmat kubur, dia tak sabar-sabar dah untuk kiamat segera berlaku. Sebab duk tengok dah nikmat syurga tu, ya, tak sabar-sabarlah nak masuk syurga, cepatlah berlaku kiamat. Tapi tak terus berlakulah. Sebab kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dah 1400 tahun lebih dah wafat. Maqamnya di Madinah 1400 tahun. Ya, kalau tempat kita pun mungkin ada kubur-kubur lama yang dah berusia ratusan tahun dah. Tapi tak berlaku kiamat lagi lah. Tak berlaku kiamat lagi. Sebab kalau berlaku kiamat, tuan-tuan, kita lah pula yang tak tahu cerita pula ni lah. Yang tak tengah ke tepi ni. Tak tengah ke tepi lagi ni. Baik. Sabda baginda seterusnya, jika mayat itu ialah orang yang jahat. Kalau mayat ni orang jahat pula macam mana? Orang jahat ni termasuklah orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik dan seumpama mereka, ya. Maka di saat dia menghadapi akhirat dan terputus daripada dunia, ini masa nak mati, datanglah malaikat yang duduk di sisi kepalanya seraya berkata, keluar olehmu wahai jiwa yang kotor, bergembiralah dengan kemurkaan Allah. Itu dia apa? Dia herdik lah, tuan-tuan, ya. Dia mengherdik jiwa tu, roh tadi. Bergembiralah kamu dengan kemurkaan Allah. Sebelum ni dah beritahu kamu tak percaya. Bergembiralah dengan kemurkaan Allah dan kebenciannya. Kemudian turunlah malaikat-malaikat yang hitam mukanya, yakni malaikat azab. Sebab yang ambil roh orang yang jahat ni adalah malaikat azab. Macam mana rupa malaikat ni adalah yang hitam mukanya. Ya, kalau dibayangkan malaikat ini, ya, dia dengan wajah yang menakutkan, yang mengerikan, memakai pakaian yang hitam yang menakutkan, dengan bau yang begitu busuk, ya, yang begitu busuk. Membawa bersamanya kain bulu yang kasar daripada api. Kain tu kain bulu kasar daripada api, dibuat daripada api neraka. Ada riwayat sebut dibuat daripada seperti tu, dibuat daripada tar yang buat jalan tu. Seperti itulah kasarnya dan panasnya macam itulah. Kalau nak tahu, tuan-tuan, pergi terjun dalam minyak tar tu yang ada bergelegak tu tak? Tahu dia macam mana kalau pakai apa? Pakaian daripada minyak tar macam tu. Baik. Kita nak habiskan hadis ni, ya, insya-Allah. Apabila nyawanya diambil oleh malaikat maut, maka berdirilah malaikat-malaikat itu. Mereka tidak membiarkannya, yakni membiarkan roh tadi barang sedetik pun. Lalu bercerai-berailah roh pada jasadnya dan dikeluarkan dia daripada segala urat seperti besi yang banyak durinya yang ditarik dari dalam bumi yang basah. Roh orang yang jahat ni, bila dia menghadapi kematian, roh ni tak nak keluar daripada jasad. Sebab dia telah melihat, bagaimana nasib dia apabila dia mati nanti. Dah tengok dah, malaikat datang apa semua begitu begini, dia dah tahu dah ni, kena azab dah, ya. Dia tak nak keluar. Maka rohnya ditarik dengan kasar. Dibayangkan kalau dalam hadis ini seperti mana besi yang berkarat, tuan-tuan, yang bergerigi, yang berkarat ni dipegang dengan kain basah dan ditarik. Mana kalau kita kata besi yang berkarat, bergerigi, berkarat ni, kalau kita tarik dengan kain basah agak-agak boleh licin kita tarik, tuan-tuan. Maknanya tarik tu dengan kadar yang kasar, yang dengan kekuatan yang luar biasa, ditarik sikit-sikit, barulah rohnya itu semuanya tercabut daripada jasad. Ada hadis yang lain menceritakan bahawa nak bayangkan kasar dan sakitnya seperti dimasukkan ke dalam mulut
dahan ataupun ranting yang berduri. Ranting yang berduri dan ranting itu masuk ke dalam semua urat-urat yang ada dalam jasad, kemudian disentap dengan kasar ranting tadi. Tarik dengan kasar. Jadi kita bayangkan kalau ranting yang berduri ni tuan-tuan, dia bawa sekali dagingnya, urat-uratnya melekat dengan kesakitan yang tidak dapat kita bayangkan. Tak, kita terpijak duri pokok semalu pun sakit dah. Ada orang tuan-tuan yang kencing manis ni ada, memang ada ya. Kena duri semalu je ceritanya sampai kena potong kaki pun ada tak. Tu baru duri semalu. Ada kalau duri ataupun bayangkan kesakitan ketika roh dicabut tadi, na'udzubillah, kita minta berlindunglah daripada keadaan yang demikian. Baik. Lalu rohnya diambil oleh malaikat dalam keadaan seperti bangkai yang amat busuk. Roh tu busuk, ya. Dipakaikan dengan pakaian daripada neraka tadi. Kemudian lalulah dia kepada gerombolan malaikat di antara langit dan bumi. Maknanya dibawa ke langit, ke yang ketujuh. Ya, untuk dibawa dia dan juga kitab amalan dia. Lalu berkatalah malaikat-malaikat itu, roh jahat siapakah ini? Bila dibawa tu bertembung dengan malaikat, malaikat tanya, ni roh jahat siapa ni? Sebab tengoklah keadaan roh itu dibawa, dia tahulah. Maka dijawab, inilah roh si fulan, dengan menyebutkan namanya yang paling buruk. Apabila sampai ke langit dunia, maka pintu langit tidak dibukakan untuknya. Sebab dalam Al-Quran tu ada disebut tak, la tufattahu lahu abwabus sama hatta yalijal jamalu fi sammil khayal. Tidak dibukakan baginya pintu langit sehinggalah seekor unta boleh masuk ke lubang jarum. Bukan jarum gergasi ni tuan-tuan, ni jarum biasa tu. Agak-agak unta boleh masuk tak? Anak unta tak boleh, patung unta pun tak boleh masuk tuan-tuan. Maknanya tidak akan sekali-kali dibukakan pintu langit dan pintu syurga kepada dia. Panjang pula hadis ni tuan. Kita habiskan sikit boleh terlajak sikit ni. Nak bila hadis dia. Malaikat-malaikat itu berkata, kembalikan dia ke bumi. Sesungguhnya aku jadikan mereka dan kepada bumi. Sesungguhnya aku janjikan bahawa daripada bumi aku jadikan mereka dan kepada bumi aku kembalikan mereka, serta daripadanya aku keluarkan mereka pada kali yang lain. Kemudian dia dicampakkan dari langit. Roh tu bukan dibawa dah tuan-tuan, dicampak daripada langit ke bumi. Dan baginda membacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 31 yang bermaksud, dan sesiapa yang mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh, yakni yang membinasakan. Ya, itu Nabi baca keadaan roh orang yang jahat ketika mana dia dicampak daripada langit ke bumi. Sabdanya lagi, kemudian dia pun dikembalikan ke bumi dan rohnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras, menengkingnya serta mendudukkannya. Berkata kedua-duanya, siapa Tuhan kamu dan apa agama kamu? Lalu dia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat bertanya lagi, apa engkau katakan tentang lelaki ini yang diutuskan di kalangan kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia tidak dapat pedoman untuk mengetahui namanya dan tidak dapat menyebutnya dengan nama Muhammad. Lantaran itu dia pun berkata, aku tidak tahu, tetapi aku pernah dengar orang menyebut-nyebutkan tentangnya dan aku pun mengikut seperti yang orang kata. Lantas kedua-dua malaikat itu berkata, engkau memang tidak tahu. Lalu dihimpitkan kubur ke atasnya sehingga bercerucuk dua rusuknya. Tulang rusuk tu sampai bertembung, dihimpit.
kemudian menjelmalah amalannya dalam rupa lelaki yang hodoh mukanya, busuk baunya dan buruk pakaiannya. Lelaki itu berkata, gembiralah kamu dengan azab seksa Allah dan kemurkaannya. Mayat bertanya, siapakah kamu yang datang dalam keadaan sedemikian buruk? Lelaki itu menjawab, akulah amalanmu yang buruk. Demi Allah, aku tidak tahu tentangmu melainkan engkau seorang yang lambat mentaati Allah dan segera melakukan maksiat kepadanya. Kemudian Allah menghantar kepadanya malaikat yang tuli dan bisu, membawa pemukul yang jika digunakan pemukul itu untuk memukul bukit, nescaya ia hancur menjadi tanah. Malaikat bisu dan tuli ni, malaikat ni tidak ada sifat belah kasihan dah tuan-tuan, melaksanakan perintah Allah. Kita ni kalau tengok orang kena pukul dah teruk sangat, kesian juga, timbul kesian, berhentilah tak. Ni malaikat ni tak ada. Sekali pukul tu bukit yang besar pun boleh hancur jadi tanah rata. Cuba bayangkan kalau dia pukul jasad kita ni tak. Kemudian dipukullah dia dengan satu pukulan yang dapat didengar jeritannya oleh sekalian makhluk melainkan jin dan manusia. Setelah itu dikembalikan rohnya semula dan dipukul lagi. Begitulah berulang-ulang. Dalam riwayat Abu Daud, Al-Tayalisi menyebutkan kemudian diserukan, hamparkan untuknya 2 papan daripada api neraka dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Jadi itulah tuan-tuan hadis ya, yang agak panjang. Jadi saya cuba habiskan juga sebab kalau berhenti separuh ni tuan-tuan, jadi lupa pula nak sambungannya di kali yang akan datang. Jadi itulah apa yang sempat kita bincang hari ini. 2 hadis, satunya yang agak panjang menceritakan bagaimana Nabi menggambarkan ya keadaan mayat, keadaan yang kita ni semua tuan-tuan dan puan-puan yang kita ni akan hadapi di alam kubur, di alam barzakh, setelah mana bermula pada saat roh kita dicabut sehinggalah kita menghadapi fitnah di dalam kubur. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu at-tadbir. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sikit. Tak boleh